أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersambung lagi sesi live tadabbur dan talaqi Al-Quran kita pada pagi ni bersama saya Ustaz Fiq. Yang pada di dalam sesi-sesi ni kita akan belajar macam mana cara nak membaca dengan betul. Kemudian kita belajar apa nama hukum-hukum tajwid yang kita akan jumpa di dalam muka surat yang kita baca. Kemudian kita akan baca sedikit tafsir untuk kita sama-sama mentadabbur muka surat yang kita baca tersebut. Iaitu adalah kelebihan program kita ni, program talaqi dan tadabbur secara live. Dan kelebihan program ni juga apabila dilakukan secara live, tuan-tuan dan perempuan, para penonton semua boleh bertanya secara langsung sekiranya ada kemusykilan yang dijumpai dalam muka surat tersebut, ataupun tidak jelas, macam mana nak sebut ni tak jelas, macam mana ni, mulut macam mana, lidah dekat mana, gigi nak letak kat mana, gigi pun nak letak kat mana, gigi tak boleh letak dah, gigi duduk dalam tu lah, tak boleh nak letak mana dah, kecuali kalau gigi palsu lah. Okay. So hari ni kita masuk muka surat 33. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, muka surat 33. Semalam muka surat 32, hari ini muka surat 33, ayat 211. 211. Okay, bayati lagi hari ni, bayati sampai reti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baca dah kata. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim. Okey. Itu adalah lagu Bayati ya, untuk muka surat 33, lagu Bayati antara lagu Bayati dengan lagu Ajam, yang mana yang lebih penonton suka? Yang mana yang lebih suka? Lagu Bayati dengan lagu Ajam? Kau dua-dua pun sedap. Cuba tulis itu. Siapa yang suka lagu Ajam, tulis Ajam. Ajam je nak. AJAM. Ajam ni yang saya baca minggu lepas. Kemudian yang minggu ni Bayati. Siapa yang suka Bayati, tulis Bayati. Okey. Kita tengok makna sikit. 211. 211. Allah Ta'ala sebut, tanyakanlah kepada Bani Israel. Sal Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak dah bukti yang kami tunjuk kepada anda, wahai Bani Israel. Barang siapa menukar nikmat Allah, maksudnya menukar nikmat Allah tu apa dia? Tukar agama. Mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Setelah nikmat itu datang kepada mereka, maka Allah Ta'ala itu sangat-sangat pedih ataupun sangat-sangat keras hukumannya. Jadi ayat ni adalah sambungan kepada cerita pada muka surat yang sebelumnya. Ya, mana orang Yahudi ni mereka sangat-sangat susah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya hanya sekadar pada zaman Nabi Muhammad, bahkan zaman sebelum-sebelum tu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, kemudian zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Yusuf. Semuanya apabila rasul-rasul ni mereka berdakwah kepada Bani Israel ni cukup susah nak terima kebenaran tu. Mereka bagi alasan macam-macam. Apa alasan yang mereka bagi? Macam-macam lah. Mereka kata kalau hang ni betul rasul, mestilah hang ni daripada kalangan orang yang kaya-kaya, hang boleh bawa harta kepada kami dan sebagainya. Alasan yang lain pula, dia kata kalau hang rasul, apa hang minta pun mesti dapat. Oleh itu kami nak try. Mah kami nak try tengok hang ni betul rasul tak, mah nak minta. Jadi macam-macam lah. Di zaman Nabi Musa, apa yang dia minta? Yang paling
besar sekali. Depa minta nak tengok Allah. Depa minta nak tengok Allah dengan mata kepala mereka. Sedangkan para nabi pun tak pernah tengok Allah Subhanahu taala. Jadi depa minta sesuatu yang melampau batas, ya, yang melebihi daripada apa yang dikurniakan kepada nabi sendiri pun. Bahkan Allah Taala dah kurnia macam-macam kat depa, bagi macam-macam. Bagi manna wasalwa. Manna wasalwa tu apa ya? Manna wasalwa tu adalah makanan daripada syurga. Manna tu adalah sejenis burung puyuh, burung puyuh yang dipanggang. Kemudian salwa tu apa dia? Salwa tu madu. Bagi depa makan makanan syurga. Dah dapat makanan syurga, dia tak mau pula. Depa kata apa dok je makan burung puyuh dengan madu. Bagi kami makan benda lain pula. Wahai Musa, doa kat Tuhan, buat mai kami sayur-sayur pula. Kami nak timun, kami nak bawang, kami nak kacang-kacang. Nampak tak? Jadi akhirnya daripada permintaan mereka tu, Allah Ta'ala tarik balik nikmat, dan Allah Ta'ala bagi azab. Lah kali noh ambil embo, duduk di tempat yang kering kontang terus, tak ada apa, nak makan pun payah. Tu adalah Bani Israel. Dan kami telah menunjuk kepada mereka beberapa bayyinah. Jadi ayat ni ulama tafsir bayyinah yang di sini ni adalah sewaktu zaman Nabi Musa lah. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan bukti-bukti kekuasaan tu yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Banyaklah, ada 9 semuanya, 9 ayatin bayyinat di dalam ayat yang lain. Antara dia adalah yang mana apabila Allah SWT jadikan tongkat Nabi Musa tu sebagai satu alat yang ajaib, yang boleh melakukan mukjizat-mukjizat. Daripada tongkat Nabi Musa tu boleh bertukar jadi ular, kemudian boleh membelah laut, kemudian boleh memecahkan batu dan pancarkan air daripada batu tu. Kemudian tangan Nabi Musa di lengan dia ni, di lengan dia sampai di ketiak dia ni boleh keluar cahaya, ada cahaya pada Nabi Musa. Kemudian tanda-tanda kekuasaan yang lain, manna wasalwa yang saya sebutkan tadi. Kemudian tenggelamnya Firaun daripada laut tu. Kemudian tanda kekuasaan yang lain, yang mana Nabi Musa ni diberikan Taurat, kitab Taurat. Kemudian azab kepada Firaun daripada belalang, darah, katak dan sebagainya. Tu semua tu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT kepada Bani Israel. Dah jelas dah dia punya tanda-tanda kekuasaan tu. Tapi depa buat apa? Wa man yubaddil ni'matullah, dia bertukar, ganti nikmat Allah Taala itu setelah datang. Maksudnya depa murtad, depa keluar balik. Dah beriman dah tengoklah tanda kekuasaan tu depan mata. Lepas tu bila dah lama lepas tu balik, keluar balik daripada agama yang Nabi Musa ajak tu. Fa innallaha syadidul iqab. Maka Allah Taala jawab balik, kalau apa buat lagu tu juga, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu syadidul iqab. Allah Ta'ala itu sangat-sangat keras siksa dia. Jadi serupalah macam kita. Kita ni orang yang telah beriman, lahir dalam iman. Mak pak kita semua dah Islam. Bila Islam, kita pun membesar dah diajak Islam daripada kecil. Kita dah tahu dah, oh yang ni lah kebenaran, ditunjukkan kepada kita kebenaran. Kita guna akal kita yang waras, kita buat kajian, kita tengok, oh betul lah Allah Ta'ala sebut bukti-bukti saintifik yang ada dalam Quran, yang kita boleh kita boleh kuatkan iman kita melalui itu. Bukti-bukti sejarah di dalam Quran ni, ada cerita tentang sejarah-sejarah yang mana manusia pun tak tahu benda tu pada waktu dulu. Kemudian apabila kita ni di zaman yang ada teknologi moden dan sebagainya, kita boleh tengok sejarah tu secara tepat. Kita boleh kaji sampai kita tahu sejarah tu secara tepat. Kita boleh banding-bandingkan manuskrip. Akhirnya kita tengok, oh betul lah apa yang Quran kata, sama macam sejarah yang disebutkan oleh bangsa-bangsa yang dulu-dulu ni. Maka tu menambahkan keyakinan kepada kita bahawasanya Islam dan Quran ni benar daripada Allah SWT. Lepas tu kita pergi buat apa? Kita dah tahu dah kebenaran apa semua, kita pergi
murtad, kita pergi tinggal agama ni pula. Jadi Allah Ta'ala bagi ancaman. Kalau hampa nak tinggal juga, tinggal. Tetapi ingatlah bahawasanya Allah Ta'ala tu azab dia sangat pedih, sangat pedih. Dan ni kita tengok di negara kita sekarang ni ada satu yang kita panggil sebagai gerakan missionary ni apa? Dia adalah gerakan dakwah Kristian, dakwah Kristian. Dan benda ni bukannya baru, benda ni dah lama, dah lama. Yang kita herannya macam mana orang Melayu kita ataupun orang Islam kita boleh terpengaruh dengan dakwah Kristian ni. Sebab apa? Sebab dakwah Kristian ni dia tak berdiri di atas logik. Sebab apa? Dia langsung tidak berdiri di atas kebenaran ataupun pemikiran yang waras. Kalau kita tengok agama Kristian, cara dia punya usul-usul dia ataupun dia punya asas kepercayaan dia tidak kena pada fitrah dan logik manusia. Contoh dia beriman dengan original sins. Original sins ni apa dia? Muka surat berapa? Muka surat 33. Muka surat 33. Orang Kristian dia percaya kepada original sins. Original sins ni maksud apa? Original sins ni maksudnya apabila seorang bayi tu dia lahir, maka dia dah ada dosa. Dia dah berdosa dah masa dia lahir. Kalau kita fikir dengan fitrah kita, kan? Budak yang baru lahir, adakah patut dia tu menjadi berdosa ataupun adakah patut dia tu tak berdosa? Kalau fitrah kita dan akal kita yang sihat, kita akan kata dia tak berdosa lah, sebab dia bukan buat salah apa. Dia mana reti apa. Patutnya dia mana ada dosa. Tetapi orang Kristian dia percaya apa? Bila bayi tu lahir dia ada original sins. Jadi siapa yang nak ampun original sins dia ni? Dosa yang sebenar dia ni, yang asal-asal ni. Dia kata Jesus lah yang ampunkan. Bila Jesus ampunkan tu? Bila dia korbankan diri dia. Jesus tu Tuhan. Lepas tu dia kena korbankan diri dia bagi manusia bunuh dia. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk dia boleh mengampunkan bayi yang baru lahir. Logik tak? Tak logik langsung. Kalau kita fikir-fikir, tak logik langsung. Adakah Tuhan nak kena bunuh diri pula untuk ampun hamba dia, yang dia sendiri cipta, sedangkan dosa pahala tu pun dia sendiri cipta. Kemudian dia nak kena bunuh diri dia untuk bagi ampun dosa hamba dia. Tak logik langsung. Nampak tak? Jadi kita heran macam mana orang Melayu Islam kita boleh kata dia masuk Kristian disebabkan bukti yang kukuh. Saya tak percaya langsung. Dia mungkin ada sebab-sebab yang lain. Dia bukannya sebab bukti yang kukuh, sebab akal yang sihat tidak mungkin terima asas yang macam tu. Okey. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, dan diperhiaskan kepada orang-orang yang kafir itu kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka ni duk memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Depa duk katalah kat orang beriman ni tak ada apa. Orang kaya, orang kafir ni Allah Taala bagi nikmat banyak, bagi nikmat macam-macam. Kehidupan depa mewah, dapat dalam dunia. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata. Jadi Allah Taala ni memang dia memberi memberi kenikmatan dunia tu banyak kepada orang kafir. Kita tengok daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang ni. Dan nikmat yang banyak dalam bentuk keduniaan ni kita panggil apa? Kita panggil istidraj. Nikmat tu bukannya tujuan dia nak tunjuk kata Allah Ta'ala sayang. Nikmat tu nak tunjuk kata Allah Ta'ala ni nak bagi mereka lebih leka dan lalai dan angkuh, akhirnya mereka sendiri mati dalam keadaan tersebut. Tu kita panggil istidraj. Okey. Kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memperolok-olokkan orang beriman. Sebab apa? Sebab orang beriman ni miskin. Sekali orang yang beriman ni miskin. Sebab apa miskin? Sebab nak ikut ajaran Islam. Bila nak ikut ajaran Islam, banyak benda tak boleh buat. Banyak benda yang menguntungkan kehidupan dunia ni tak boleh buat. Betul tak? Nak main judi tak boleh. Nak masuk saham judi tak boleh. Nak masuk saham arak tak boleh. Padahal itulah yang
besar je. Masuk saham bola. Tengok buat bola tu. Bola tu depa duk buat judi. Nak tengok ni. Ni Liverpool lawan Manchester, siapa menang. Pakat-pakat undi lah, bubuh. Kawan ni kata Liverpool menang, kawan ni kata Manchester menang. Pakat tikam lah, bubuh lah seorang sikit, bertaruh. Siapa betul dapat gandaan duit daripada tu. Yang duk untung tu syarikat tu lah. Syarikat tu dia tak rugi apa. Jadi kita ni kalau kita nak kaya, kita buat macam mana? Kita ambil duit kita, kita buh dalam saham syarikat-syarikat macam tu. Memang kita tak rugi. Tiap-tiap tahun tengok duit kita duk naik. Sebab apa? Sebab judi punya pasal. Jadi kalau kita ni orang Islam ni tak boleh nak masuk nak masuk saham-saham syarikat-syarikat macam tu. Jadi kita payah payah nak buat apa? Payah nak naikkan ekonomi kita. Sebagaimana orang kafir ni boleh naikkan ekonomi dia. Tak boleh riba. Kita pun tak boleh riba. Bank tak boleh buat riba. Bank kena berdiri di atas ihsan. Bank bagi pinjam. Islam bagi pinjam tu al-qard. Akad asal pinjaman adalah atas dasar ihsan. Bukannya atas dasar jual beli. Siapa yang anggap bahawasanya pinjaman loan al-qard tu atas dasar jual beli, maka dia telah lari daripada konsep asal Islam, daripada tujuan asal Islam suruh bagi pinjaman. Pinjaman tu adalah ihsan sebenarnya, kesian dekat orang. Sebab tu kita tak boleh ambil riba, sebab tu kita tak boleh ambil interest daripada pinjaman. Sebab dia ihsan. Kita tengok orang tu tak ada duit, tak ada RM10, dia kata dia perlu RM10, kita bagi RM10. Lepas tu dia tanya, ni nak bayar bila ni? Kita kata 2 bulan. 2 bulan tu duit dah tak sama, duit dah naik turun, harga barang dah tak sama. Tapi boleh tak kalau kita nak minta, okey kalau 2 bulan lagi hang bayar RM12 lah. Tak boleh, haram. Kalau kita kata lagu tu, kita minta kat dia, kata kalau hang nak bayar 2 bulan lagi, hang bayar RM12, hang pinjam RM10, lepas tu nanti 2 bulan hang bayar RM12, hukum dia haram. Itulah panggil riba, riba al-fadl, riba fadl. Jadi kita tak boleh. Sebab itulah orang Islam ni miskin. Ayat ni turun kat siapa? Ayat ni turun dekat cerita tentang orang-orang Islam pada awal Islam. Yang ikut orang Islam ni adalah orang-orang yang miskin. Antara dia Abdullah ibn Mas'ud. Jadi orang-orang musyrikin ni kata, hampa tengok tu, hampa nak ikut sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok siapa yang ikut dia. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia kurui kecil, yang mana pada satu hari tu dia ni naik atas pokok. Dia naik atas pokok kurma, nak ambil buah kurma. Lepas tu angin cup pokok kurma tu duk goyang. Dia pun duk tergoyang-goyang atas tu sebab dia kecil, kurui. Lalu sahabat-sahabat di bawah pun tergelak. Bila tergelak, Allah Ta'ala turunkan ayat tegak para sahabat, la yaskhar qaumun an qaumin asa an yakuna khairam minhum. Janganlah kamu duk menghina-hina di antara kamu ni. Kod-kod lah yang kamu duk hina tu, sebenarnya dia tu lebih baik lagi daripada kamu banyak lagi. Sebab kamu duk nampak hak yang hak buruk dia je, padahal hak yang bagus dia tu dia sembunyi. So jangan duk menghina orang lain. Tak kira kita meluat terang mana pun, jangan hina dan jangan guna bahasa yang tidak elok. Nak kritik, tak betul benda tu, tak betul, kita rasa tak betul, kita kritik, kita bawa bukti-bukti kita bawa hujah-hujah kita, kritik. Tak payah duk nak maki hamun, tak payah duk nak guna bahasa kesat. Tu bukan cara orang Islam. Okey, wallazina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa itu fauqahum di atas mereka. Di atas mereka di mana ni? Fauqahum di atas, di dalam syurga. Fauqahum yaumal qiyamah fauqahum, di atas syurga. Depa tu duduk di dalam neraka lah. Orang-orang kafir tadi duduk dalam neraka, maka orang beriman akan duduk di atas yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mampu memberi rezeki kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa ada batasan. Allah Ta'ala boleh bagi saja, tanpa ada batasan. Macam mana nak dapat rezeki tanpa batasan ni? Ada rahsia dia. Kita baca di dalam surah yang lain. Surah apa? Surah Tahrim.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Taala itu, Allah Taala akan jadikan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala akan memberi rezeki kepada dia tanpa ada had, tanpa ada batasan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah Taala itu, maka cukuplah bagi dia. Innallaha balighu amrih. Sungguhnya Allah Taala itu perintah dia akan sampai. Dia punya kuasa dia akan sampai. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah Taala telah meletakkan kadar-kadar pada setiap sesuatu itu. Jadi kita ni, macam mana kaedah kita nak dapat rezeki yang tanpa hisab ni, tanpa batasan? Kita kena bertakwa kepada Allah Taala. Bertakwa tu macam mana? Bertakwa tu ijtinabun nawahi wa imtithalul awamir. Ijtinabun nawahi, apa benda? Ijtinabun nawahi, jauhi perkara-perkara yang dilarang. Benda yang haram, benda yang tak boleh secara mutlak, haram. Memang kita tahu dia haram secara qat'i. Maka kita tinggal. Benda yang kita tahu wajib kena buat, wajib kita tahu dia ni qat'i, wajib kena buat, kita buat semua kita buat. Yang itulah maksud takwa. Bukannya takwa ni nak kena berjalan pun tengok lantai, kan? Nak kena pakai jubah, nak kena pakai serban sampai ekor tu duk tarik kat lantai. Bukan macam tu. Takwa ni adalah ijtinabun nawahi wa imtithalul awamir. Okey. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dan adalah manusia itu pada satu ketika dulu adalah satu umat sahaja. Bila waktu manusia ni, depa ni satu umat. Maksud satu umat tu apa dia? Maksud dia ni satu agama. Manusia ni ramai ni, depa ni semua satu agama sahaja. Tidak ada agama yang banyak-banyak ni. Bila? Dikatakan waktu tersebut adalah di antara waktu Nabi Adam hinggalah zaman Nabi Nuh. Pada waktu zaman Nabi Adam, setelah Nabi Adam wafat tu, sampai zaman Nabi Nuh, pada waktu tu tidak ada lagi manusia yang kufur kepada Allah SWT. Semua manusia masih mengikut agama Nabi Adam. Semuanya menyembah Allah macam biasa, mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Adam. Sampailah zaman Nabi Nuh. Maka pada zaman Nabi Nuh tu telah muncullah satu kumpulan yang mana mereka ni mengingkari Nabi Nuh. Mereka nak sembah apa? Mereka nak sembah berhala. Sebab apa mereka sembah berhala tu? Sebab ada manusia ataupun kumpulan yang sebelum tu mereka ni bina patung. Mereka bina patung untuk mengingati orang-orang soleh di zaman mereka. Mereka buatlah ada 4 patung, Yaruth, Ya'uq, Nasra. Kemudian mereka bina patung tu, mereka nak cuma untuk memperingati sahaja, untuk menjadi apa? Untuk menjadi tauladan. Mereka bina patung tu. Tapi setelah berlalu masa yang lama, pada zaman Nabi Nuh, tiba-tiba ada satu kumpulan manusia ni, mereka kata, patung-patung ni sebenarnya bukannya orang-orang soleh. Patung-patung ni sebenarnya Tuhan. Kita kena sembah hak ni lah, hak ni Tuhan betul ni. Maka mereka pun start duk sembah benda tu. Bila sembah benda tu, jin dan syaitan ni pun mereka tipulah. Jin dan syaitan ni pun, bila kawan ni minta apa-apa, dia pun cuba tolong untuk tunaikan. Bila tengok-tengok, jadi betul. Minta dekat patung ni jadi betul. Memang betul dah mereka ni Tuhan. Maka mereka ni pun teruslah menyembah tu. Menyembah 4 orang tadi ni. Akhirnya bila Nabi Nuh Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, maka tak mau ikut. Tu adalah permulaan kepada agama yang baru. Maksudnya sebelum tu semua manusia satu agama, tapi setelah itu ada agama baru, dan kemudian agama-agama baru ni dia makin bercambah setelah tu. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Dan Allah Taala telah membangkitkan para nabi sebagai penyampai berita gembira dan pemberi peringatan. Okey, jadi nabi-nabi tugas dia yang tu, menyampaikan berita gembira. Kemudian apa lagi? Munzirin, memberi peringatan. Menyampaikan berita gembira tu maksudnya bagi tahu kalau hangpa beriman kepada Allah, hangpa ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka
hampa ni akan selamat, akan dimasukkan ke dalam syurga. Sekiranya hampa ni ingkar, muzirin, bagi peringatan. Sekiranya hampa ni ingkar, maka Allah Ta'ala dah sediakan satu tempat hampa, iaitu neraka. Itu adalah tugas Nabi-Nabi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah Ta'ala turunkan bersama mereka ni kitab. Kitab ni inilah, kitab ni adalah panduan dia. Bila Rasul-Rasul ni berdakwah, dia tak dakwah kosong tu. Dia ada panduan dia, kitab dia. Samalah macam cikgu pensyarah, kalau dia nak mengajak, boleh tak kalau dia pergi mengajak tu dia tak bawa buku apa, terus pergi mengajak buta gitu ya. Hari ni kelas kita belajar ni, tulis kat papan tu, tulis. Budak salin semua. Tak ada rujukan apa, balik tengok buku tu juga. Tak boleh. Dia mesti akan ada satu juga buku panduan. Samalah Rasul-Rasul, dia ada buku panduan dia, buku teks dia. Maka kita ni, umat kita Nabi Muhammad, dia ada Al-Quran. Umat yang lain, umat Nabi Musa ada Taurah. Umat Nabi Isa ada Injil. Umat Nabi Daud ada Zabur. Umat Nabi Ibrahim ada suhuf dia. Ada lembaran-lembaran dia yang mereka ikut. Okey. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar rasul-rasul ni dapat menentukan yang mana satu kebenaran apabila manusia ni berbeza pandangan. Manusia ni dia akan berbeza pandangan lah. Kawan ni pilih nak sembah apa, kawan ni nak pilih nak sembah lembu, kawan ni nak pilih sembah pokok, kawan ni nak pilih sembah Jesus. Jadi siapa yang nak perbetul balik ni, nak bagi tahu kata hak mana satu sebenarnya Tuhan yang betul ni? Rasul lah. Rasul lah yang buat main kitab dia, dan dia lah yang akan menentukan hak mana satu Tuhan yang betul sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia dapat wahyu secara langsung daripada Tuhan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan orang-orang Yahudi. Ni cerita orang Yahudi balik. Orang-orang Yahudi ni, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Apabila depa dapat dah kebenaran yang disampaikan oleh para nabi tadi ni, kemudian setelah sampai tu depa ingkar pula. Dahlah, sebelum tu depa dah bercanggah dah daripada kebenaran. Jadi nabi-nabi mai nak cerita hak mana satu hak benar ni, nak bagi balik, nak bagi tahu balik. Jom kita pi ke arah kebenaran balik. Tetapi setelah Nabi mai pun depa ingkar juga. Depa tak mau ikut juga apa yang nabi-nabi tu bawa. Sebab apa? Baghyam bainahum. Baghyam. Sebab apa? Sebab kebencian depa. Baghyan tu maksud dia kebencian ataupun kedengkian depa. Bukannya kerana depa tahu kata benda tu tak betul ke dan sebagainya, bukannya kerana depa syok kot bila Rasul bawa tu depa rasa macam ni tak betul kot. Bukan sebab tu. Depa yakin dah betul. Rasul dah bawa ni, benda ni betul dah ni. Tetapi baghyan bainahum, kerana sifat bongkok depa, kerana sifat dengkinya mereka, depa tak mau nak ikut apa yang dibawa tu. Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Maka Allah Ta'ala pilihlah sesiapa yang nak diberi hidayah dan petunjuk ni, maka Allah Ta'ala pilih. Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Maka Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada rasul-rasul tu, tentang perkara yang diperselisihkan itu, dengan izin dia, dengan izin Allah Ta'ala. Hidayah ni mai daripada siapa? Mai daripada Allah Ta'ala. Hidayah ni maksud apa? Hidayah maksudnya hati kita tu mempercayai kebenaran. Hati kita tu mengakui kebenaran. Itulah maksud hidayah. Bila hati tu didapat hidayah, maka dia akan mengakui kebenaran. Sesiapa yang tak mendapat hidayah, maka dia takkan mengakui kebenaran. Jadi hidayah ni dia selalu digandingkan dengan taufik. Hidayah kita akui bahawasanya kebenaran itu kebenaran. Taufik tu adalah kita melaksanakan kebenaran yang kita percaya tu. Itulah
taufiq. Jadi kita kena dapat dua-dua lah, hidayah dan taufiq. Dan hidayah ni nak dapat adalah daripada anugerah Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu suka. Kita suka kawan tu, kita sayang kawan tu. Ada kawan kita ni, contohnya dia bukan Islam, dia ni baik, selalu tolong kita, kita susah dia tolong kita. Kita ada hutang, dia tolong bayar. Kemudian anak-anak kita nak pergi sekolah, duit tak ada, dia yang selesaikan, dia yang bayar yuran dan sebagainya. Baik dengan kita. Jadi kita pun duk fikir, Allah baiknya dia ni. Kita tahu, kita yakin bahawasanya dia ni tidak beriman kepada Allah SWT, maka dia akan ditempatkan di mana? Ditempatkan di dalam neraka. Sebab apa? Sebab tak mengakui bahawasanya Allah SWT itu adalah Tuhan yang mencipta dia. Jadi kita pun nak bagi hidayah kat dia. Kita rasa kita nak bagi hidayah kat dia. Kita cerita, tiap-tiap hari kita cerita pasal Islam kat dia. Cerita lah kali dia mati lagu tu saja, tidak beriman. Tu nak membuktikan innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya kamu wahai Muhammad dan umat Muhammad tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu suka. Walakinna Allah yahdi man yasha, sungguhnya Allah Taala itulah yang memilih sesiapa yang dia nak bagi petunjuk. Okey. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah Taala lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia mau ke arah jalan yang lurus. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Wahai orang beriman, adakah kamu fikir ataupun kamu kira kamu akan masuk syurga sedangkan tidak datang lagi kesusahan seperti mana kesusahan yang telah datang kepada kaum-kaum sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ni kena macam-macam, kena susah senang, kena azab, kena cubaan-cubaan daripada Allah SWT. Wazulzilu, dan mereka ni gusar hati depa, bergoyah hati depa, hatta yaqula ar-rasul, sampailah rasul tu kata, dan orang-orang beriman bersama dia ni, mata nasrullah, bilalah pertolongan Allah nak main ni. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala kata kat sini nak masuk syurga ni bukan senang. Yang tu sebenarnya maksud di sini, nak masuk syurga ni bukannya senang. Kaum-kaum dulu ni nak masuk syurga macam mana? Diuji dengan macam-macam. Diuji dengan orang yang ingkar kepada Allah SWT ni buat macam-macam kat orang-orang beriman. Macam kaum Nabi Nuh lah. Kaum Nabi Nuh ni dia buat macam-macam kan Nabi Nuh. Dia kutuk, bila Nabi Nuh berdakwah, dia kata Nabi Nuh ni bodoh. Para Nabi, semualah para Nabi apabila berdakwah macam-macam kena. Nabi Ibrahim nak berdakwah kepada kaum dia tangkap dia, ikat dia dalam kayu api, bakar. Tu Nabi Ibrahim dibakar, tapi Allah SWT nak pelihara dia. Allah Ta'ala kata apa? Qulna ya narukuni bardan wa salaman, api jadilah sejuk untuk Ibrahim. Nabi Musa kena ligan, Firaun ligan, nak bunuh perang, kaum dia semua kena bunuh dah. Kaum dia orang-orang lelaki semua kena bunuh, bayi lelaki kena bunuh. Kemudian Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria kena ligan dengan pembesar-pembesar Rom. Akhirnya Nabi Zakaria mati, kena buat apa? Nabi Zakaria mati kena gergaji, kena potong dengan gergaji. Dan Nabi Muhammad sendiri pun macam-macam kena, para sahabat kena macam-macam, kena seksa lah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kebenaran je, kerana nak sampaikan kebenaran. Manusia ni macam itulah. Orang yang jahat, dia tak suka kalau kebenaran tu sampai kepada orang. Dia akan hapuskan kebenaran tu. Dia akan cuba dengan cara yang paling zalim sekali untuk menutup kebenaran. Macam sahabat kita ni, kita tengok berapa banyak negara-negara yang rosak, yang dihancurkan oleh kita boleh kata kerajaan-kerajaan yang dikepalai oleh orang-orang yang tak mau tengok kebenaran Islam ni.
naik dan tersebar di atas muka bumi ni. Jadi mereka cuba untuk hapuskan negara-negara ni. Jadi Allah Ta'ala nak kata kat sini, wahai orang-orang beriman, kamu tengok kesusahan-kesusahan tu, dan kalau kamu kena kesusahan-kesusahan tu, kamu kena sedar satu perkara. Sebenarnya kesusahan-kesusahan tu dah kena dah dekat orang-orang sebelum kamu ni. Tujuan untuk apa? Tujuan dia untuk menguji kamu, adakah kamu tetap dengan kebenaran tu, dan diberi ganjaran kepada kamu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni turun ketika peperangan ketiga di dalam Islam. Peperangan besar lah. Peperangan dalam Islam ni banyak. Bukannya sikit, banyak macam-macam peperangan ada. Tapi kita kira peperangan yang besar lah. Peperangan yang besar yang pertama, peperangan Badar. Peperangan besar yang kedua, peperangan Uhud. Peperangan yang ketiga, yang paling besar adalah perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Ni ayat ni turun ketika perang Ahzab. Macam mana ketika perang Ahzab ni? Ketika ini apabila Nabi Muhammad SAW kumpul para sahabat semua nak keluar untuk perang, tiba-tiba ada kumpulan-kumpulan yang berpakat, kumpulan munafik mereka berpakat daripada dalam. Mereka kata tak apa, Nabi Muhammad dalam peperangan kali ni strategi dia, mereka korek longkang. Mereka korek longkang keliling dari Madinah tu, supaya kaum musyrikin payah nak masuk nanti. Bila mereka main, mereka akan tersekat dulu di longkang tu. Kemudian kita seranglah, kita panah mereka dan sebagainya. Jadi orang-orang munafik di dalam ni dia kata macam mana? Dia kata okey, bila Muhammad dengan sahabat-sahabat dia buat lagu tu, kita ni berpakat dengan kaum musyrikin, kita serang dari dalam. Kita memang dah duduk di dalam Madinah. Kita ni dengan orang-orang Yahudi yang duduk dalam Madinah ni, kita serang dari dalam. Depa ingat depa boleh elak daripada kaum musyrikin. Rupa-rupanya kita serang daripada dalam. Jadi pada waktu peperangan Ahzab ni, apabila sahabat ni depa tengok, kumpulan kita ni tinggal sikit, semua orang pakat nak musuh dengan kita ni dari luar dan dalam, maka hati depa jadi gusar lah. Hati depa duk rasa, payah hal ni. Macam mana kita nak mempertahankan kebenaran ni, kita menyerah kalah lah. Nampak tak? Jadi sebab tu lah Allah Ta'ala turunkan ayat ni, nak cerita hampa kena susah, kena dapat kesusahan. Sebab tu kita ni, bila kehidupan kita susah ni, kita ingat orang hak lagi susah pada kita. Ingat hak orang sebelum-sebelum kita lagi susah pada kita. Hidup susah, miskin, makan roti kering dan sebagainya. Apabila kita ingat tu, baru kita sedar, kita ni syok duk rasa nak masuk syurga dah. Duk rasa macam kita ni baik dah. Dah pertahankan Islam dan sebagainya dah, pertahankan kebenaran. Rupa-rupanya banyak lagi yang kita kurang daripada orang-orang yang sebelum kita. Okey. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian ni dah masuk cerita lain dah. Tadi cerita-cerita tentang hidayah para sahabat dan sebagainya. Ini dah masuk cerita lain. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apa yang mereka boleh infakkan harta mereka dalam kehidupan kita ni. Harta kita banyak, apa kita nak buat dengan harta kita? Kat mana kita nak bagi? Kat siapa kita nak bagi? Ada panduan dia dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala kata, qul ma anfaqtum min khairin, sungguhnya apa yang kamu infakkan daripada kebaikan itu, bagi benda-benda yang baik. Bila kita nak infak, jangan kita bagi benda-benda hak yang dah rosak. Ni nak bagi baju hak lama. Bagi baju hak lama hak tak boleh pakai dah. Kalau boleh pakai elok lagi tak apalah. Maksudnya kita tak pakai lagi kan. Tu tak apa. Jadi kita nak bagi benda kat orang tu, bagi hak terbaik, benda hak bagus. Wala tayammamul khabith ma tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Allah Taala kata, jangan kamu bagi benda hak yang buruk, yang mana kamu sendiri pun takkan ambil benda tu. Walastum biakhidhihi, kamu tak ambil pun. Kalau kamu tengok benda tu tak mau. Jangan bagi kat orang benda macam tu. Illa an tughmidu fihi, kamu tengok pun nampak tak lalu saja benda tu, kemudian kamu ambil benda tu bagi kat orang, tak boleh. Jangan. Itu bukan cara orang Islam. Bagi benda yang bernilai. Nak bagi kat siapa? Falil walidain, untuk kedua ibu bapa. Wal aqrabin, adik-beradik, adik-beradik kita. Wal yatama, anak-anak yatim.
wal masakin, orang-orang miskin, wa benis sabil, orang yang hilang punca apabila dia bermusafir, kemudian dia hilang punca pendapatan dia dan sebagainya, maka kita bagi kepada mereka. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kita buat daripada kebaikan, sungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui. Jangan gusar, jangan takut. Kita buat kebaikan tu walaupun kecil, walaupun kita rasa kita rugi, banyak benda kita rugi. Kalau kita buat kebaikan ni, kita rasa dunia kita ni banyak kita rugi. Benda tu kita rasa benda tu kecil je sumbangan aku ni nak banding dengan orang lain. Ustaz Abid Liu sumbang macam-macam, kita ni bagi sikit lah. Tapi banyak benda yang kita lebih rugi, maka kita jangan risau. Sungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui setiap apa sahaja yang kita keluarkan daripada duit kita, sekupang dua kupang pun Allah Ta'ala kira. Jadi pengorbanan tu, nilai pengorbanan tu dia berdasarkan apa yang kita mampu sebenarnya. Orang yang dia duit banyak, dia bagi banyak, dia bagi banyak dan sebagainya, tu pengorbanan dia. Maka Allah Ta'ala akan kira dari sudut tu. Kita ni duit sikit, kita bagi sikit-sikit, Allah Ta'ala akan kira dari sudut tu, pengorbanan kita tu. Jadi tu sedikit sebanyak muka surat yang kita baca tadi ni. Moga-moga apa yang kita dengar tadi ni kita dapat amalkan, dan kita dapat kongsikan kepada orang-orang yang lain, dan kita guna untuk panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Yang tu saja. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kerana penonton yang setia bersama dengan kita punya live ni. Aqulu qauli hadza wa astaghfir